Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz dalam channel YouTube saya Arfaiz NG. Baik, hari ini kita akan meneruskan lagi sesi pembelajaran kita untuk mata pelajaran Sejarah Tingkatan 1 bagi bab 3 Zaman Prasejarah. Okey, pada kelas yang lalu kita dah belajar mengenai kesinambungan sumbangan zaman prasejarah kepada kehidupan manusia. Baik, pada hari ini kita akan meneruskan lagi untuk subtopik terakhir, iaitu zaman prasejarah di Malaysia. Okey, sebelum tu apa khabar semua? Jadi cikgu harap anda sentiasa di dalam keadaan yang baik dan sentiasa diberikan kekuatan untuk meneruskan sesi PDPR ini. Okey, sebelum tu anda boleh buka buku teks anda pada muka surat 64. Okey, baik, cikgu teruskan lagi. Okey, sebelum tu apa dia yang dikatakan zaman prasejarah di Malaysia? Okey, negara kita ni memang tak terkecuali dah melalui zaman prasejarah seperti mana tempat-tempat lain di dalam dunia. Jadi penemuan tinggalan manusia zaman prasejarah menunjukkan sejak 40,000 tahun dulu manusia dah ada menetap di negara kita ini, negara Malaysia, negara kita, negara yang tercinta. Okey, yang mana pada masa tu digelar sebagai zaman Paleolitik. Ni kamu kena tahulah, kadang-kadang tu kan ada ditanya dalam soalan. Okey, selepas itu manusia ni dia hidup pada zaman Mesolitik di Asia Tenggara yang dikenali sebagai zaman Hua Bin Hin. Zaman Hua Bin Hin. Okey, zaman Hua Bin Hin ni, istilah Hua Bin Hin ni diberikan oleh seorang sejarawan arkeologi, yang ahli arkeologi yang bernama Madeleine Colany daripada Perancis, yang memperkenalkan istilah Hua Bin Hin ni pada zaman prasejarah Asia Tenggara 1932, yang diambil sempena nama satu tempat di utara Vietnam, iaitu Hua Bin. Kamu boleh tengok pada muka surat 64 ada. Okey, kenapa dia dikenali sebagai Hua Bin Hin? Dia tidak dikenali sebagai zaman Mesolitik di Asia Tenggara, kerana perbezaan ini kerana unsur-unsur zaman Mesolitik yang ada berlaku di Eropah tidak ditemui di Asia Tenggara. Jadi nak membezakan tu, zaman Mesolitik di Asia Tenggara ni dipanggil sebagai zaman Hua Bin Hin. Okey, ini kamu kena tahu, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Ada pada muka surat 64. Okey, seterusnya kalau kamu tengok pada bawah muka surat 64, 65 ada satu peta yang menunjukkan lokasi zaman prasejarah di Malaysia. Ni kamu kena tahu, kita ada negara kita ni ada melalui 4 zaman, iaitu zaman Paleolitik, zaman Hua Bin Hin. Kalau di Eropah zaman Mesolitik, tapi di negara kita ni kita tidak mempunyai unsur-unsur yang seperti di Eropah tu, zaman Mesolitik di Eropah, maka kita dipanggil sebagai zaman Hua Bin Hin. Okey, lepas tu kita ada zaman Neolitik dan kita ada zaman logam. Kalau kamu tengok peta ni dia ada tunjuklah melalui simbol-simbolnya di mana tempat yang ditemukan zaman-zaman tersebut berlaku. Okey, ini dalam kuteks kamu juga muka surat 65. Ini dalam jadual ni pun kamu boleh bacalah. Ni sebelah ni dia ada nyatakan zaman dia, dan di sebelah ni adalah nama tempat ataupun tapak zaman prasejarah yang berlaku yang wujud di negara kita. Ni kamu kena tahu, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Ni cikgu tak perlulah jelaskan, kamu boleh baca. Okey, seterusnya zaman prasejarah di Malaysia ni dia ada beberapa orang kata beberapa bahagian lah. Bahagian. Okey, yang pertama kita tengok muka surat 66. Kamu boleh tengok pada muka surat 66. Yang pertama dari aspek teknologi. Dari aspek teknologi. Okey, selain daripada lokasi, bukti penting yang menunjukkan kewujudan zaman prasejarah di Malaysia adalah penemuan peralatan. Wujudnya peralatan ni makanya wujudlah penggunaan, kalau kita katakan teknologi lah, teknologi awal.
Jadi penemuan ini menunjukkan bahawa manusia prasejarah di negara kita ni mahir dalam hasilkan peralatan batu dan juga logam. Jadi peralatan ni digunakan dalam kehidupan seharian. Contohnya macam untuk memotong, untuk menetak dan juga memecahkan tulang. Okey, kalau kamu tengok dalam konteks kamu tu ada ni ada gambar ni. Gambar ni ditunjukkanlah peralatan yang ditemukan mengikut zaman dan tempat. Ni kamu boleh baca. Ni yang ditemukan di negara kita. Di negara kita. Cikgu bacalah satu. Contohnya ni zaman Paleolitik. Peralatan batu yang ditemukan di Kota Tampan. Kalau kamu tengok batu ni dia telah dibentukkan untuk kegunaan tertentu. Okey, penemuan lain di Kota Tampan di Perak dan juga di Tingkayu Sabah yang menunjukkan wujudnya bengkel ataupun tempatlah untuk buat alatan batu. Kalau di Selangor pula ada ditemukan peralatan logam di Kelang Selangor yang membuktikan kewujudan zaman logam. Ni yang dekat bawah ni yang macam beliung bentuk dia ni ataupun macam kapak. Okey, kita tengok pula yang seterusnya, tembikar dan manik. Okey, kewujudan zaman prasejarah di negara kita ni juga dapat dibuktikan melalui kemahiran pembuatan tembikar dan juga manik. Jadi ada penemuan pelbagai jenis tembikar, contohnya di Gua Niah ni di Sarawak yang menunjukkan manusia zaman prasejarah ni telah melakukan pelbagai inovasi hebat. Tembikar ni juga bukannya sejenis dia ada macam-macam bentuk, saiz dan juga hiasan. Okey, selain itu juga ada penemuan pelbagai jenis manik yang ditemukan di Kuala Selinsing, Perak dan juga di Lembah Bernam di Selangor. Okey, dekat sini ada contohlah gambar tembikar yang ditemukan di Gua Niah. Ni yang kedua ni adalah gambar manik yang ditemukan di Kuala Selinsing, Perak, dan yang terakhir ini adalah gambar manik yang ditemukan di Lembah Bernam, Selangor. Jadi kamu kena tahulah, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, seterusnya lukisan gua dan juga ukiran batu. Okey, benda yang paling ketara, bukti yang paling ketara yang menunjukkan kewujudan manusia zaman prasejarah ni adalah penemuan lukisan gua ataupun ukiran batu. Kenapa mereka melukis ni? Salah satunya adalah cara untuk mereka berkomunikasi. Masa tu tak ada lagi kemahiran untuk menulis. Jadi kemahiran kemudahan untuk berkomunikasi tak ada lagi masa tu. Yang ada pada masa tu adalah satu kemahiran, iaitu melukis ataupun mengukir. Jadi benda-benda ni digunakan oleh masyarakat pada masa itu untuk sampaikan maklumat tentang kehidupan harian mereka. Apa benda yang mereka buat. Contohnya macam memburu, amalan ritual. Tu contohlah. Okey, mereka melukis atau melukis menggunakan apa? Mereka menggunakan arang ataupun okar merah. Kalau kamu tengok buku teks kamu pada muka surat 67, dia ada menyatakan apa dia maksud yang dimaksudkan dengan okir merah. Okir merah ni kita katakan sebagai bahan pewarna merah yang dibuat daripada batu kawi ataupun batu lada. Jadi ukiran ni banyak ditemukan di Sabah dan Sarawak. Kalau di semenanjung Malaysia ditemukan di Pengkalan Kepas di Negeri Sembilan. Kat bawah ni ada gambar dia. Ni kamu boleh bacalah. Okey, seterusnya dari aspek ekonomi. Ni kamu boleh tengok pada muka surat 68. Okey, bukti-bukti tinggalan yang ditemukan di tapak-tapak zaman prasejarah di negara ini menunjukkan bukti terdapat 3 bentuk aktiviti masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Ada aktiviti memburu, memungut hasil hutan dan juga sistem kegiatan perdagangan. Okey, pada zaman Paleolitik sampailah ke zaman Hua Bin Hian, iaitu zaman Mesolitik di negara kita lah, yang dipanggil sebagai
zaman Hua bin Hian. Zaman Hua bin Hian ni istilah yang digunakan di Asia Tenggara. Okey, pada zaman ni mereka memburu dan juga memungut hasil hutan sepenuhnya untuk kegunaan sara diri. Masa tu mereka ada mengusahakan penanaman padi yang dijalankan oleh manusia pada zaman Neolitik. Jadi mereka mengusahakan ni di kawasan pinggir-pinggir sungai ataupun lembah sungai yang subur yang ada bekalan air. Okey, jadi tapak-tapak prasejarah yang telah ditemukan oleh ahli arkeologi kebanyakannya adalah di kawasan pinggir sungai dan juga lembah-lembah yang subur. Okey, contohnya kalau di Hulu Tembeling, contoh-contoh tempatnya seperti Hulu Tembeling Pahang, Jeneram Hili di Selangor, Lembah Ngiri di Ulu Kelantan. Okey, selain itu juga wujud juga kegiatan perdagangan melalui sistem pertukaran barang ataupun nama lainnya sistem barter, sama ada melalui darat ataupun maritim. Maritim ni contohnya di laut lah ataupun di sungai. Okey, kat sini ada gambar peta yang menunjukkan kawasan penanaman padi pada zaman prasejarah di Malaysia. Ni sama je dengan buku teks kamu pada muka surat 68. Okey, sebelah ni ada gambar macam batu ni adalah pisau tembeling. Pisau tembeling ni digunakan pisau tembeling ni dikaitkan dengan aktiviti penanaman padi di Pahang. Okey, ini kat bawah ni adalah loceng gangsa yang ditemukan di Selangor yang menunjukkan wujudnya aktiviti perdagangan ataupun sistem pertukaran barang yang berlaku sama ada di daratan maupun di maritim. Okey, seterusnya dari segi kepercayaan. Penemuan ideofak, bukti ketinggalan masyarakat zaman prasejarah negara kita ini juga ditemukan melalui penemuan ideofak di beberapa tapak perkuburan di negara kita. Okey, kita dah belajar pada kelas yang lalu apa dia ideofak ni. Ideofak ini adalah hasil tinggalan manusia zaman prasejarah yang berkaitan dengan ideologi ataupun kepercayaan. Okey, jadi masyarakat zaman prasejarah yang ada di negara kita satu masa dahulu, mereka ini mengamalkan kepercayaan dan juga memberikan penghormatan kepada orang mati. Makanya itu yang ditemukan ideofak di beberapa tapak perkuburan di negara kita. Okey, selain daripada itu, masyarakat zaman prasejarah di negara kita ni juga dulu turut ditunjukkan melalui budaya megalit. Budaya megalit ni yang merujuk kepada kewujudan batu besar yang tersusun secara rapi dan dipercayai mempunyai kaitan dengan amalan kepercayaan dan juga ritual. Okey, ini pun kamu kena tahu, kadang-kadang ditanya dalam soalan. Okey, kat bawah ni ada gambar replika batu megalit. Sama saja dengan buku kamu dalam muka surat 69. Okey, yang kat sini ada gambar inilah orang kata apa, kegiatan ataupun amalan kepercayaan masyarakat zaman prasejarah di negara kita dulu. Okey, ni kamu boleh bacalah, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Jadi kepercayaan masyarakat zaman prasejarah di negara kita ni turut ditunjukkan dalam pelbagai kaedah dan cara. Okey, baik, selesai kita untuk subtopik pada hari ini. Okey, secara keseluruhan, okey, untuk bab 3 ni kita dah tengok kita dah tengok daripada mula zaman prasejarah, apa dia maksud istilah zaman prasejarah tu apa dia zaman yang ada pada masa itu. Kita dah tengok lokasi zaman prasejarah di dunia, di Asia Tenggara. Kita dah tengok ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah, apa dia aktiviti mereka dari segi dari segi pelbagai sudut. Kemudian kita dah tengok kesinambungan sumbangan mereka terhadap kemajuan kehidupan kita pada masa ini. Dan akhir sekali hari ini kita dah tengok zaman prasejarah di Malaysia. Kita dah tengok dia punya aktiviti, kita dah tengok dia punya lokasi dia, kita dah tengok apa kesinambungan dia. Okey, jadi itu sahaja untuk bab 3. Semoga kita berjumpa lagi untuk bab
yang akan datang, iaitu bab 4 mengenali tamadun. Okey, kepada pelajar cikgu, sila lengkapkan tugasan yang telah cikgu berikan. Jika kamu faham dan berminat dengan video cikgu, jangan lupa like dan subscribe video cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Itu saja. Terima kasih. Bye bye.